Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 11 hari bulan Syawal 1443 bersamaan dengan 12 Mei 2022, kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kitab yang mengumpulkan tentang zikir-zikir bacaan yang dikumpul oleh Imam Al-Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam sebuah kitab nama dia Al-Azkar. Jadi para pelajar kena ingat nama apa kitab Azkar ni. Tulis dah kitab. Tulis nama penuh dia, Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhisil Da'awati wal Azkar Al-Mustahabbati fil Laili wan Nahar. Itu nama penuh dia. Kemudian orang apa ringkas dia nama Azkar. Azkar apa? Al-Azkar An-Nawawiyah. Mana kitab zikir yang dikumpul oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni meninggal dia pada tahun 676. 676. Sambungan perbincangan kita dalam kitab terjemahan ni, muka surat 99. 99 kita masih lagi di bawah perkara yang ke-121. Dan disunatkan surah yang dibaca was-sunnatu an takuna as-surah fi subhi waz-zuhri. Sunat kita baca surah, bab kita ni bab bacaan surah selepas Al-Fatihah. Ingatlah, kita kena ingat bab kita ni. Tengok balik nama bab dianya Babul Qiraati Ba'da Ta'awuz. Bab yang menyatakan bacaan-bacaan setelah kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Pada siri ini kita sambung. Dan disunatkan membaca surah. Surah yang dibaca pada waktu salat subuh dan zuhur adalah surah yang panjang, mufassal. Apa dia mufassal? Tiwalil mufassal. Maknanya surah tu panjang tapi mufassal. Mufassal ni ayat-ayat yang pendek. Tulis itu. Tulis pelajar. Surah mufassal bermula daripada surah Qaf. Surah Qaf. Kemudian dia mari pula Tiwal mufassal. Kemudian sederhana, mufassal yang pertengahan. Kemudian dia mari qisar, suar. Iaitulah daripada wadduha sampai ke bawah. Itu yang terakhir, yang paling pendek. Jadi eloknya kita baca subuh dengan zuhur surah-surah yang panjang tapi pendek dia punya ayat. Tiwal mufassal. Pada waktu asar dan isya, pada waktu asar dan isya membaca surah pertengahan mufassal. Maghrib qisarul mufassal. Eloknya kalau maghrib kita baca yang pendek. Baca wadduha ke bawah, itu maghrib. Sebab maghrib dia waktu dia pendek. Tapi kadang-kadang imam baca panjang juga maghrib sebab dia tengok makmum belum datang. Makmum belum mari. Kalau dia pendekkan lagi, ramai orang masbuk. Jadi dia bukan syarat, tapi ini dia panggil satu sunnah, susunan yang biasanya Nabi kita buat sallallahu alaihi wasallam.
Fa in kana imaman, tengok pelajar. Maka kalau dia jadi imam, apabila menjadi imam, khaffif an zalik, maka lebih dipendekkan lagi, kecuali jika mengetahui bahawa makmum lebih suka surah-surah yang panjang. Manakala kita jadi orang imam, jangan baca surah panjang sangat. Kenapa? Tulis tu pelajar. Sebab di belakang kita ada orang uzur, ada orang yang lemah, tak boleh berdiri lama, ada orang yang emergency nak cepat, dia orang travel, berhenti musafir. Dan kita jangan panjang-panjang kalau jadi imam. Kecuali kita sudah berbincang dengan makmum kita ni orang yang ahli Quran belaka, minat baca panjang, boleh. Tapi kalau setakat masjid kampung kita ni tak ada lah panjang. Panjang tu baca Baqarah ke, baru panjang. Ni baca satu muka panjang. Satu muka panjang apa ya? Baik, kita disunat pula pada solat subuh hari Jumaat. Tulis tepi kita. Solat subuh hari Jumaat. Apa yang sunat kita baca? Disunatkan dibaca pada rakaat yang pertama solat subuh hari Jumaat, iaitulah surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Dia panggil surah Sajadah. Wa fi tsaniyati, rakaat yang kedua kita baca apa? Hal ata 'alal insan. Tengok Imam Nawawi kata yaqra'uhuma bikamalihima, membaca semua sekali. Dua surah tu full, jangan ambil pendek sekerak-sekerak. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas min al-iqtisari ala ba'dihha fa khilafus sunnah. Zaman Imam Nawawi mati tahun 676, berlaku dah macam tu imam kapur kita ni. Adapun apa yang dibuat oleh sebahagian orang, sebahagian imam membaca sebahagian surah, maka itu menyalahi sunnah. Kita kena baca satu surah. Mungkin timbul soalan. Soalan dianya, ustaz, tak larat orang tua kampung kita ni nak baca dua surah. Macam mana nak buat? Kita gilir. Boleh? Buat penggiliran. Minggu ni kita baca surah Alif Lam Mim Sajadah kamilah. Minggu depan, Jumaat, kita baca surah Hal Ata 'alal Insan semua sekali. Jadi Imam Nawawi kata menyalahi sunnah. Kalau ambil potong-potong, ada setengah imam dia baca Hal Ata, baca mula-mula surah Sajadah. Kemudian bila habis sujud, rakaat yang kedua nanti Hal Ata pula. Ambil sikit-sikit lah. Ni baca ni. Yaqra'uhuma bikamilihima. Nawawi kata baca semua. Siapa dia baca separuh, itu menyalahi sunnah peraturan. Menyalahi sunnah peraturan. Jangan menyalahi lah. Kita tak maulah menyalahi sunnah, kita nak ikut sunnah kan. Kenapa pula mau menyalahi peraturan sunnah? Maka jangan baca separuh-separuh, sebagaimana yang dibuat oleh sebahagian daripada pak imam kita. Jadi kita kena baca semua sekali. Sebab baca semua sekali, kerana itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita baca semua sekali. Baik para pelajar sekalian, itu di antara was sunnah. Tulis bacaan solat hari raya. Baca solat hari raya pula. Kita nak raya dah ni, ke sudah raya dah? Nak raya ke sudah raya? Sudah raya dah. Sudah raya dah pula dah. Itu di antara was sunnah an yaqra, sunat dibaca pada rakaat pertama solat hari raya dan solat istisqa. Apa dia solat istisqa? Baru ya belajar. Solat apa? Minta hujan. Malam baru belajar dalam kitab Fathul Mu'in, kan?
Maka dibaca pada rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah surah Qaf. Qaf ni di antara pendapat yang kuat yang mengatakan iaitulah permulaan surah Tiwalul Mufassal. Wa fi tsaniyati, pada rakaat yang kedua kita baca surah Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Baca surah Al-Qamar. Itu format pertama. Format yang kedua, ataupun dia baca rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Fakilahuma sunnatun. Dua-dua cara itu sunnah. Qaf, iqtarabatis sa'ah, ataupun sabbihi dengan hal ata 'alal insan. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ata 'alal insan itu subuh hari Jumaat. Ini hari raya dengan istisqa. Dengar ni, tulis baik aja. Jangan membaca, tengok ni, wal yahzar. Jangan membaca hanya sebahagian surah pada solat-solat itu. Jangan baca sebahagian-sebahagian. Apabila ingin memendekkan bacaan, maka dibaca secara bergilir. Ataupun namun tetap tidak mengurangkan jumlah ayatnya. Baca secara bergilir, dia kata. Adraja, bermakna asra'a. Sama ada kita cepat pelajukan bacaan. Jangan belagu lah, boleh juga. Ataupun seperti yang kita sebut tadi, apa dia? Kita gilir surah. Alhamdulillah. Tapi tak mau, sama ada kita cepatkan bacaan ataupun kita gilir surah, itu lebih baik daripada kita ambil separuh-separuh. Kita pindah pula kepada sunat subuh. Tulis tepi kitab. Dan sunat dibaca pada solat sunat 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar, sunat sebelum subuh orang panggil tu. Setelah membaca Al-Fatihah, kita baca ayat ni. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Tulis, bawah tu ada tulis. Dia kata apa tu? Surah Al-Baqarah ayat 136. Dan pada rakaat yang kedua, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana. Ayat surah Ali Imran ayat 64. Pelajar tengok bawah tu, nota kaki tu ada nombor ayat bawah. Tak payah tulis. Di nota dia tu sudah ada nombor ayat. Kalau tulis buat keluar kitab, benda tu dah ada nombor. Wa insya'a, ni lagi senang. Boleh juga membaca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Nak mana tu? Nak mana? Nak kuliah dengan kulhu. Nak. Ni ingat dah. Baca tu. Yang tak bolehnya tak baca dan tak solat sunat. Itu tak boleh. Dan dibaca fakilahuma sahihun. Dua-dua cara bacaan tadi sahih, terdapat dalam sahih Muslim. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Dan dibaca pada 2 rakaat sunat maghrib. Sunat qabliyah maghrib. Dan dibaca pada rakaatai sunnatul maghrib.
dan dibaca pada rakaat pertama sunat maghrib dan sunat tawaf. Mana lepas kita tawaf, kita solat sunat. Dan solat istikharah. Apa dia solat istikharah? Solat minta panduan, minta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kita nak buat satu benda, kita pun solat. Apa dia kita baca? Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad. Kebanyakannya begitu ya. Adalah sunnah Nabi ni dua. Qul ya, Qul huwallahu ahad. Sekali-sekali itu. Wa ammal witru, tulis tepi kita. Bacaan solat witir. Bacaan solat witir, siapa dia solat witir 3 rakaat, dia buat 2, lepas tu kamu ada 1, ataupun 3 rakaat terus, boleh. Maka dibaca rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan rakaat yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang ketiga, Qul huwallahu ahad. Semua ni lepas Fatihah, jangan lupa. Fatihah dulu baru baca surah. Ma'al mu'awwizataini, serta dengan 2 lagi Qul. Maknanya kita baca setengah imam, bila mari 15 akhir Ramadan, dia tukar. Tak? Baca rakaat yang pertama witir, Sabbihis. Rakaat yang kedua dia baca apa? Tak ingat dah tarawih ni. Inna anzalnahu. Tidak ada dalam sunnah tukar macam tu. Kekalkan seperti ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Walaupun malam 15 yang terakhir Ramadan, jangan tukar. Ini yang di sunnah adalah sunnah Nabi macam tu. Tak payah tukar-tukar. Kita tukar sebab nak cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, tidak ada perlu baca ayat tu. Ini format lain. Lailatul Qadar. Baik. Qala an-Nawawi, tulis kita. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala, wa kullu hadzal ladzi zakarna. Ini penjelasan daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia kata apa? Semua yang kami paparkan, yang kami sebut di atas, memiliki dalil daripada hadis-hadis yang sahih dan masyhur, yang kerana kemasyhurannya tidak perlu lagi kiranya untuk disebutkan, wallahu alam. Imam Nawawi kata aku sebut tadi, bermula daripada solat fajar, solat maghrib, solat fajar hari Jumaat. Ni orang tanya, ni hari Jumaat ni kita baca surah Sajadah ni ada dalil? Naam, sahih itu bacaan. Nawawi kata apa? Semua apa yang telah kami sebut ini terdapat dalam hadis yang sahih, masyhur, istaghnaina bi syuhratiha an zikriha. Oleh kerana dia sudah masyhur, aku tak sebut lagi hadis tu di sini. Imam Nawawi kata, wallahu alam. Dan setelah kita semak dalam hadis-hadis, jelaslah apa yang disebut oleh Nawawi itu. Baik. Kita berpindah pada masalah lain. Orang ni terlupa baca surah yang disunatkan. Tulis tepi kita, bagaimana kalau terlupa surah? Lau taraka surat al-Jum'ah. Orang ni terlupa nak baca surah al-Jum'ah pada rakaat yang pertama solat Jumaat. Solat Jumaat kan? Solat Jumaat ni sunat baca surah Jumaat dengan Al-Munafiqun tadi, ataupun Sabbih dengan Al-Ata. Tapi rakaat yang pertama dia terlupa baca. Dia pergi baca surah lain. Boleh tak boleh dia qada? Qara'a fi tsaniyati, hendaklah dia baca pada rakaat yang kedua 2 surah. Surah Al-Jum'ah dengan Munafiqun.
ataupun surah Sabbih dengan hal atas sekali. Sebab awak tak baca tadi yang pertama. Demikian juga solat hari raya, solat istisqa, minta hujan, dan witir. Solat witir ni kita tak baca Sabbih rakaat pertama tadi. Maka rakaat yang kedua kita baca Sabbih dengan qul ya ayyuhal kafirun. Qadha situ. Boleh. Solat sunat fajar sama juga. Mimma zakarnahu bila orang itu tertinggal bacaan surah yang disunatkan pada rakaat yang pertama, maka dia baca pada rakaat yang kedua untuk hak baca rakaat yang pertama dengan yang kedua, kembar sekali. Hal atas Sabbih dengan hal atas sekali. Qul ya dengan qul Allah sekali baca. Li'alla takhlu. Imam Nawawi kata apa? Supaya tidak sunyi, tidak terlepas daripada kedua surah itu dalam bacaannya. Jelaslah kepada kita. Baik. Orang ni terbalik pula. Walau qara'a fil salatil jum'ati fil ula. Dia tukar surah. Dia baca solat Jumaat pada rakaat yang pertama surah Al-Munafiqun. Patutnya surah Jumaat dulu, kan? Dia pergi munafikin dulu. Macam mana? Qara'as fis saniyah, dia baca pula pada rakaat yang kedua surah Al-Jumu'ah wala yu'id al-munafiqin. Tak payah ulang balik surah Munafiqin. Cuma silang. Patutnya tartib Jumaat dulu baru Munafik, tapi dia tukar, pergi baca Munafik dulu. Kemudian rakaat yang kedua pergi baca Al-Jumu'ah. Kata di Nawawi, waqad istaqsaitu, aku telah detailkan dalil-dalil masalah ini dalam kitab aku Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Sesalah kita dari sudut bacaan. Wadah? Pagi Jumaat kena baca hal atab bin Sabbih dengan baca surah Sejadah dengan hal atal insan, kan? Kalau terlupa baca dua-dua. Kalau tak larat baca satu-satu, tapi jangan potong-potong. Itu kaedah dia. Baik, kita pergi kepada tajuk lain pula. Faslun. Tengok dalam kitab dia, masalah nombor 1, 2, 3. Ni, masalah nombor 1, 2, 3, muka surat 100. Sabata fi sahih, telah sabit dalam kitab As-Sahih, Sahih tu mana Bukhari lah tu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan pada rakaat pertama solat subuh dan pada rakaat berikutnya tidak sepanjang bacaan rakaat yang pertama. Maknanya rakaat pertama panjang, kita kata 20 ayat, rakaat yang kedua 15 atas 10 ayat. Kebanyakan sahabat kami itu maknanya ulama mazhab Syafi'i, memiliki pandangan yang sama. Mereka katakan bahawa bacaan pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan rakaat yang kedua. Ada sebahagian ulama Syafi'i juga berpendapat sunat memanjangkan bacaan pada rakaat pertama berdasarkan hadis ini. Mereka sepakat bahawa rakaat ketiga dan keempat lebih pendek daripada rakaat pertama dan yang kedua. Dan yang benar adalah bahawa pada kedua rakaat tersebut tidak disunatkan bacaan tertentu. Imam Nawawi kata, wal asah la tustahabbu surah fihima. Rakaat yang ketiga, yang keempat tak sunat lagi kita baca surah. Kita baca Fatihah, lepas tu diam. Baik, kalau kita kata juga, pandangan setengah ulama kata sunat juga baca, lagi imam tak rokok, kita baca. Fal asah anna thalithah karrabi'ah, jadi rakaat yang ketiga, yang keempat sama level. Ada yang mengatakan rakaat yang ketiga panjang, rakaat yang keempat lagi pendek. Wallahu alam, gitulah keadaannya. Baik. Faslun.
tulis tajuk suara jahar, kuat suara dan perlahan dalam bacaan kita. Suara nak kuat ke nak perlahan? Tanda itu. Ajma'al ulama'u, sepakat para ulama bahawa dibaca secara nyaring, secara kuat pada solat subuh dan 2 rakaat yang pertama solat maghrib dan isya. Ini sepakat dah ulama. Mereka juga sepakat kena perlahankan suara solat zuhur, solat asar, rakaat yang ketiga maghrib, rakaat yang ketiga dan yang keempat solat isya. Dan ulama juga sepakat bahawa dijaharkan, dikuatkan suara solat Jumaat dan 2 hari raya, solat tarawih dan solat witir selepas tarawih. Ini waktu kita baca kuat. Wa hadza mustahabbu lil imam wal munfarid. Bacaan kuat ini untuk orang jadi imam dan orang solat seorang. Mana kita maya seorang tarawih, tak pergi masjid, uzur, jadi kita kena baca kuat juga. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, bunyi. Wa ammal ma'mum, tengok pelajar, adapun makmum, maka jangan dia jahar fi syai'in min hadza bil ijma'. Jangan kuat suara dia dengan ijma' para ulama. Jangan duduk kuatlah. Ni ada setengah makmum ni kuat dia baca. Siapa orang sebelah berasa nak siku, terganggu kita bacaan. Itu jangan. Itu tak boleh, menyalahi sunnah itu. Yang boleh kuatnya imam dengan orang solat seorang. Makmum tidak. Dan sunat juga dibaca kuat pada solat kusuful qamar, gerhana bulan. Dan perlahan pada gerhana matahari. Sebab matahari ini solat siang, jadi perlahan. Dan dikuatkan solat istisqa, kuat bacaan, suara berbunyi solat istisqa. Dan diperlahankan bacaan solat jenazah kalau dia solat siang. Demikian juga kalau solat malam pun. Ada sebahagian ulama kata kalau solat malam jenazah boleh kuat. La, was sahih al-mukhtar, Nawawi kata yang sahih, yang terpilih, solat jenazah ni siang ke malam mesti perlahan, tak bunyi belaka. Baru jelas. Dan tidak ada suara, tidak diangkatkan suara bacaan untuk solat sunat siang hari selain daripada apa yang kami sebut tadi, iaitulah hari raya dan solat istisqa. Hari raya, istisqa, dikuatkan suara. Gerhana matahari mengikut mazhab Syafi'i perlahan, sebab dia solat siang. Wallahu alam, ada ulama lain kata boleh je solat kuat sebab dia baca surah Baqarah. Kalau baca diam ke, jawabnya tidur habis orang belakang. Kalau dia baca kuat kita dengar. Itu kaedah dia. Allahu Akbar. Baiklah. Berbeza pandangan ulama Syafi'i tentang solat sunat yang dilakukan pada waktu malam. Ada yang mengatakan tak payah kuat. Ada yang mengatakan kena kuat. Pendapat yang sahih yang telah diputuskan oleh Imam Al-Qadhi Husain dan Baghawi dibaca secara sederhana. Bainal jahri wal israr, dibaca secara sederhana di antara kuat dan perlahan. Mana kita bunyi kita lah, jangan duduk, jangan bunyi macam imam besar di masjid itu. Itu maksud dianya. Baik. Solat malam, solat sunat malam boleh baca secara kuat. Kalau kita nak qada siang, solat malam tapi kita nak qada esok, terlepas malam tak sempat. Ataupun kita solat siang nak qada malam, yang mana kita nak pakai? Nak pakai asal solat itu ke kita nak guna waktu kita solat? Dengar ni, fihi wajhan. Nawawi kata ada 2 pandangan.
Pandangan yang paling zahir, yang paling jelasnya, yu'tabaru waqtul qada. Kita kena ambil kira waktu mana kita solat. Kita solat malam, nak qada hak siang, maka boleh baca kuat. Mumaya apa tu? Aku qada solat duha tak sempat tadi. Jadi baca kuat. Mana ada solat duha baca kuat? Tapi kalau kita nak qada hak malam, siang baca perlahan. Kita tengok waktu kita tunaikan solat, bukan waktu asal solat, bukan waktu asal solat. Allahu Akbar. Baik. Wa'lam, dan ketahuilah. Ketahuilah. Menguatkan suara di tempat yang patut dikuat dan memperlahankan di tempat yang patut diperlahankan, sunnatun walaysa biwajib. Sunnah, bukan wajib. Sunnah, tidak wajib. Kalau dia kuat di tempat yang perlahan, atau dia perlahan di tempat yang kuat, solat dia sah, tetapi dia melakukan perkara makruh, karahatan tanzih, makruh yang tidak kuat lah, tapi tidak elok. Itu dia panggil makruh tanzih. Makruh ni tanda pelajar, dia ada dua makruh. Satu dia panggil makruh tahrim, itu tak boleh buat, itu dekat dengan haram. Yang ni dia panggil makruh tanzih, iaitulah secara makruh tapi kurang elok, kurang baik. Macam kita nak solat gerhana matahari. Kalau mengikut dalam fiqh Syafi'i, kena perlahan lah. Tapi kita pergi baca kuat, nak suruh orang belakang tak tidur. Mengikut Syafi'i kata makruh. Tapi ada ulama lain kata boleh je. Dia kata ni solat siang, habis istisqa siang juga. Raya siang, boleh je. Jadi kita kata ada kelonggaran lah situ, insya-Allah. Tamaklah kita. Baik, ada lagi. Wala yasjud lis-sahwi. Tak payah sujud sahwi. Orang ni baca kuat. Dia kata, aku sudahlah baca kuat. Jadi adakah dia kena sujud sahwi? Tak perlu. Tak perlu kita sujud sahwi. Wa qad qaddamna, kami dah nyatakan bahawa memperlahankan bacaan dan zikir-zikir yang disyariatkan dalam solat, mesti orang yang membaca tu kena dengar di telinga dia. Kalau tak dengar langsung, tanpa gangguan, maka tidak sah bacaan dia dan zikir dia. Allahu Akbar, tak tahu apa dia baca. Bismillah, dia pun tak dengar bismillah. Tak sah. Kena bunyi di telinga dia. Dengar. Saya dengar. Kamu dengar? Tak dengar? Tak apa, orang lain tak dengar. Tapi kita kena dengar. Tapi kalau kita kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, awak dengar? Itu sudah kuat. Tak mau, sebab mengganggu jiran sebelah. Kita nak sekadar telinga kita je dengar, orang lain tak payah dengar. Ni ada setengah orang ni kuatlah dia baca. Tak sekira hak was-was tu, tu cerita lain. Tak. Hak waladhdallin puluh kali tu bab lain tu. Hak tu di luar kira-kira. Jangan ambil kira hak tu. Kita ambil kira manusia hak biasa. Baiklah. Masalah sakatat. Beberapa tempat kita kena break lepas baca ayat. Dari situ. Berkata ulama mazhab Syafi'i, sunat bagi imam pada solat jahriyah, solat yang dibaca dengan kuat, dia berhenti 4 tempat. Yang pertama, selepas takbiratul ihram, berhenti sekejap, dia baca doa iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Kita baca doa iftitah dulu. Kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, cepat. Tapi biasanya kalau solat tarawih, jam sini. Imam nak cepat makan moreh,
Dia tak baca doa iftitah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah pun satu napahnya baca. Senapah. Laju. Mu nak ibadat ke nak moreh? Nak moreh. Kita nak ibadat panjang lah baca. Rehat-rehat lah. Jangan gopo, jangan cepat. Orang Kelantan kata, belorak lagi ke mananya? Jangan belorak. Yang kedua, tulis. Saktah yang kedua, selepas daripada baca Al-Fatihah, kita berhenti sekejap je. Sekejap je. Di antara Fatihah dengan Amin. Sekejap. Waladdallin. Amin. Jangan kata waladdallin amin. Lah. Tak boleh campur. Supaya liyu'lam, untuk diketahui bahawa amin bukan dari Fatihah. Mana kita kena break sekejap. Waladdallin. Amin. Jadi amin itu bukan daripada Fatihah. Yang ketiga, selepas daripada amin, kita kena berhenti sekejap. Lama sikit. Yang ni lama sikit. Bihaitsu yaqra' al-ma'mum al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Lama sikit. Biar makmum sempat baca Fatihah. Barulah imam pun sambung balik. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Bila? Maknanya kita bagi peluang untuk makmum baca Fatihah. Jangan cepat lah. Ni dah lorak. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ni lorak lagi mana. Jangan lorak-lorak. Hai pak imam semua, pandai dah. Yang keempat, selepas daripada tamat kita baca surah, kita berhenti sekejap sebelum kita rokok. Jadi kita berhenti sekejap. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahu akbar. Barulah situ. Ni dah setengah tu dah lagi. Wa tawasau bi tu begini dah kat tangan nak rokok. Lorak molek. Patut mamu tanya, Pak Imam nak colek ke dia lorak? Jangan ada main colek nah. Jadi kita biar ada etika. Berhenti, habis surah, break betul-betul, barulah Allahu Akbar, rokok. Ini tidak ni. Tak ada pasal-pasal, belum habis surah tu begini dah tangi akak nak takbir dah. Lorak nak gimana nya? Jangan belorak. Habislah kita 4 saktah. 4 tempat kita kena break di antara takbir dengan Fatihah, di antara Fatihah dengan amin, antara amin dengan surah, antara surah dengan rukuk. Alhamdulillah. Mari kita sambung sikit lagi. Faslun, pasal pada menyatakan setelah selesai membaca Al-Fatihah, disunatkan membaca amin. Baca apa? Amin. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan akan banyaknya keutamaan dan besarnya pahala dalam hal ini. Ada hadis. Nabi kata apa? Tulis hadis ni. Imam Nawawi tak sebut. Sebab dia nak ringkas, dia tak sebut. Nabi SAW bagi tahu, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa dia bertepatan amin dia dengan amin malaikat, diampunkan dosa dia. Maknanya kita kena berhentilah, jangan cepat. Bila imam berhenti, waladdallin, imam kata amin, baru kita amin. Ini setengah budak lorak. Tu imam berhenti tarik nafas, dia belakang amin. Salah itu. Naknya man wafaqa, siapa dia bertepatan amin dia dengan imam dengan malaikat, maka diampunkan dosanya. Baik. Wa hadza ta'min, bacaan amin ini sunat bagi setiap orang baca Fatihah. Sama ada dalam solat atau di luar solat. Kalau kita baca Fatihah saja ya. Waladdallin amin. Kena baca amin juga
Baik. Untuk cara bacaan amin ada 4 lugah, ada 4 bacaan. Afsahuhunna. Dengar ni. Bacaan yang paling fasih, yang paling masyhur, amin bil maddi wat takhfif. Amin waladdallin. Amin. Katalah. Mak. Waladdallin. Amin. Itu dia panggil bil maddi wat takhfif. Tengok dalam kitab awal tu. Dibaca dengan cara mad dan secara takhfif. Panjang tapi ringan. Ini yang paling baik sekali. Yang paling masyhur, yang paling fasih. Darjah yang kedua bil qasri wat takhfif. Waladdallin. Amin. Bolehlah gitu. Ada setengah imam dia panggil, dia pendek, qasri wat takhfif. Amin. Waladdallin. Amin. Dia tak panjang. Yang ketiga, hak ni pelik sikit mu tak ajar dengar. Jangan buat nyemarah dia orang kapur. Wasalit bil imalah. Macam mana baca imalah? Baca bagi bawah. Waladdallin. Amin. Suka. Boleh baca tapi jangan buatlah. Sore-sore boleh. Warabi'atu, yang keempat bil maddi wat tasydid. Waladdallin. Amin. Mad panjang, tasydid. Amin. Tapi jangan buat ni. Ada setengah imam dia buat. Jadi orang kampung dia pening. Apa pun imam baca gini. Dia kata ada dalam ni. Tapi baik kita baca yang pertama, yang disepakati, yang paling masyhur di sisi para ulama, iaitulah bil maddi wat takhfif. Amin. Boleh? Kalau baca imalah tadi agak-agak mana? Lari kau kapu. Waladdallin. Amin. Dia kata tu amin mari mana tu? Nah, sudah. Itu dipanggil imalah, baca cara imalah. Imalah bil maddi wat takhfif wat tasydid. Yang ni kita baca yang pertama lah. Baca yang pertama bil maddi wat takhfif. Itu yang fasih. Nawawi kata wa afsahuhunna wa ashharuhunna. Paling fasih, paling masyhur. Jangan ada buat tak masyhur. Ataupun bil qasri wat takhfif. Cara ringkas. Amin. Pelajar-pelajar ni ingat baik. Kita ni kalau nak baca benda yang pelik, macam baca kiraat lain, kita kena maklum kan, kalau tidak orang lari. Baru ni hari raya, imam solat raya kita, dia baca dengan kiraat Hamzah. Ada budak hak maya tepi kita. Ahmad dia kata, lagu tu kau kalau maya raya kena baca pelik. Dia balik tanya. Dia kata solat maya raya ni kena baca pelik kau ada. Pasal wadduha. Jadi ada benda pelik. Jadi kita tak buat benda-benda yang pelik, jangan. Nanti menimbulkan fitnah kepada orang. Kata Nawawi rahimahullah taala, aku telah nyatakan perbahasan yang panjang tentang perbahasan bahasa ni dan menghuraikannya dengan maknanya, dengan petunjuknya dan perkara yang berkaitan dengannya dalam kitab Tahzibul Asma'i wal Lughat. Dalam kitab apa? Tahzibul Asma'i wal Lughat. Jadi dalam kitab ni panjang. Baiklah. Was-sahih, dengar ni. Yustahabut ta'min, sunat baca amin itu dalam solat bagi imam, bagi makmum dan juga orang solat seorang. Manakala kita semaya seorang pun waladdallin, kita kena kata amin. Dan dijaharkan dengan dia oleh imam dan orang yang seorang-seorang dalam solat jahriyah. Dan pendapat yang sahih, makmum juga kena kuatkan sekali dengan imam.
Tak kiralah sama ada orang tu ramai atau sikit. Waladhdallin, amin. Semua kita baca amin belakang. Ini ingat, tengok kita. Perhatian. Dan disunatkan untuk dibaca bersama antara imam dan makmum, tidak sebelumnya atau sesudahnya. Amin ni kita kena baca sekali dengan imam. Jangan potong queue imam. Imam baru tarik nafas, kita amin kat belakang. La. Kita kena baca amin sekali dengan imam. Dan tidak ada dalam solat, tanda boleh, ini teka-teki boleh. Tidak ada dalam perbuatan ataupun bacaan solat yang sunat makmum berserta dengan imam kecuali dalam amin. Adapun lain-lain makmum kena buat selepas imam. Bila imam takbir Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan kita bila takbir tu kita juga la. Satu je dalam solat yang sunat makmum menyertai imam bersama dengan imam, iaitulah dalam amin. Tulis itu. Kalau orang tanya di manakah? Di manakah tempat makmum diminta supaya baca beserta dengan imam? Jawabnya dalam amin. Hak lain kita kena lewatkan sedikit dari imam. Baiklah, kita pergi sikit je lagi. Sunat, tulis itu. Cara berinteraksi dengan bacaan. Tulis tepi kita. Cara berinteraksi dengan bacaan. Sunat bagi orang yang membaca ayat Quran dalam solat ke luar solat. Apabila kita baca ayat yang menyebut tentang rahmat Allah, kita kena minta rahmat. An yas'alallaha ta'ala min fadlihi. Kita minta, ya Allah, jadikan Allahumma ja'alni min ahliha. Contohnya ayat wasiqal ladzina taqaw, dan dibawa orang yang bertakwa kepada syurga dengan berduyun-duyun. Kita berkata, ya Allah, Allahumma ja'alni minhum, ya Allah, jadikan aku dari mereka. Boleh. Dan apabila baca ayat azab, ayasta'iza bihi minan nar, kita minta berlindung daripada api neraka, minta berlindung daripada azab, minta berlindung daripada segala benda yang tak baik, dari benda-benda yang jahat, benda tak baik. Di antaranya dia kata apa? Tengok dalam ayat ni dia kata, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta selamat. Atau seumpamanya. Apabila dia lalu kepada ayat-ayat yang membersihkan Allah, tanzih Allah, nazzaha, kita kena satu, subhanallah, maha suci Allah. Au tabarakallahu rabbul alamin, maha berkat Allah Ta'ala. Au jallat azamatu rabbina, agungnya, keagungnya, besarnya keagungan Allah. Jadi kita tengok, bila mari ayat rahmat, kita minta ya Rabbi. Bila mari ayat azab, kita minta berlindung. Bila mari nikmat-nikmat, kita minta ya Allah, aku nak. Macam kita buat pagi-pagi tu, kalau pelajar perasan kan, kita selalu bila mari ayat-ayat tentang rahmat, kita kata ya Allah, Allahumma ja'alna minha, ya Allah, jadikan kami. Bila mari ayat azab, kita na'udzubillah, kita minta berlindung. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok bacaan yang ke-1, 2, 4. Rawaina an Huzaifah bin Yaman. Nawawi kata, aku riwayat daripada Huzaifah bin Yaman. Huzaifah kata apa? Aku solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Dia solat sekali dengan Nabi. Nabi kita mula baca surah Baqarah. Kemudian dia rokok bila sampai ayat 100, Nabi rokok. Kemudian terus Nabi pun baca pula. Summa madha faqultu yusalli biha fi rak'ah. Boleh jadi Nabi kita ni bukan. Dia duk mikir. Tengok semula. Faqultu. Aku duk mikir Rasulullah ni akan rokok ayat 100 ni. Summa madha, Nabi kita tak rokok, terus 120. Boleh jadi Nabi nak baca surah Baqarah ni satu rakaat je. Siapa dia kata? Huzaifah. Habis surah Baqarah, Nabi tak rokok lagi. Masya Allah. Dia baca pula surah Ali Imran.
Berapa juzuk dah tu? 2 juzuk setengah dah. Abi Ali Imran, summa ftatahan nisa. Dia baca pula surah An-Nisa. 3 surah, 1 rakaat. Ya salam. Yaqra'u mutarassilan. Nabi baca secara perlahan-lahan, bukannya laju prak, lah. Baca ayat-ayat. Mutarassilan ai ikut huruf dengan jelas Nabi baca. Naknya ni. Iza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Bila jumpa ayat tasbih, dia tasbih. Bila mari ayat minta benda yang baik, Nabi kita minta. Bila mari ayat menyebut tentang azab, ya ta'awaz, Nabi kita minta perlindungan. Itu cara Nabi. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Kata ulama Syafi'i kata, sunat bertasbih, minta benda baik, minta perlindungan bagi orang yang membaca dalam solat dan orang lain. Bagi imam, bagi makmum, bagi orang solat seorang, kerana itu termasuk dalam doa. Fastawu fihi kat-ta'min. Semua orang kena baca seperti kita nak amin. Contohnya kita duduk belakang imam. Imam sebut tentang syurga. Kita pun ya Allah, Allahumma ja'alni min ahliha, Allahumma rzuqni al-jannah, boleh. Dan sunat bagi orang yang baca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Surah apa tu? Watin. Kita kata bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bila dia baca surah Al-Qiyamah ayat 40, alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Kita kata apa? Bala ashhad. Sebab semua tu dia tanya. Alaihissalam, tengok ayat. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Kita kata bala, benar. Yang kata ya, yang kata na'am. Sebab dia tanya, bukankah? Kalau kata ya, jadi bukan. Kalau benda soalan, kita kena jawab dengan bala. Ingat pelajar? Ayat yang berbentuk soalan kena jawab dengan bala, jangan jawab dengan ya, dengan na'am, tidak. Tengok ayat surah Al-Qiyamah, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah Ta'ala itu yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Kita kena jawab bala, benar, aku bersaksi Allah Ta'ala itu berkuasa. Ni ayat lain pula. Ni ayat tanya, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain daripada Quran itu? Surah Al-A'raf ayat 185. Maka di sini kita kena jawab amantu billah. Jawab apa? Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Apabila dibaca ayat sabbihisma rabbikal a'la, kita kata apa? Subhana rabbiyal a'la. Hak ni raja kata ke tak lagi? Tak kata. Kamu jangan ngaji tak? Kalau ngaji tahu. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala, ini semua dibaca dalam solat, di dalam dan di luar solat. Saya telah menjelaskan dalil-dalilnya dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. At-Tibyan diriwayat oleh Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Solat yang dilakukan oleh Huzaifah bersama Nabi dalam solat tahajud. Wallahu a'lam. Tamaklah kita. Untuk maklumat para jemaah sekalian, kita ada At-Tibyan ni menjadi kitab yang dibaca selepas solat asar hari Khamis. Itu kitab itulah. Tamaklah kita, alhamdulillah. Babu al-azkarir ruku', insya-Allah kita akan sambung dalam zikir-zikir ketika ruku' dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.